النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على رسول الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita mengucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sama sekali lagi membincangkan kitab Minhajul Abidin. Alhamdulillah kita sedang berada di penghujung aqabah yang pertama, iaitu aqabatul ilmi wal ma'rifah. Dan boleh kita katakan kita berada di kesimpulan tajuk yang pertama ni, aqabah yang pertama. Ma'rifah kepada Allah adalah pendorong utama dalam beribadah. Selanjutnya, jika engkau mengetahui akan tingkah laku hati dan kewajipan batin dan larangannya yang telah diterangkan dalam kitab Minhajul Abidin, ini adalah agar engkau dapat mendapatkan ilmunya. Selanjutnya harus mengenal sejumlah apa yang engkau perlukan untuk diamalkan seperti taharah, puasa, solat dan sebagainya. Jadi itu ruang ataupun ruang lingkup ilmu yang diperlukan untuk kita usahakan dalam konteks menyempurnakan tuntutan ibadah. Dengan demikian berarti engkau telah memenuhi apa yang difardukan, yakni apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepadamu dalam hal berilmu, dan engkau sudah masuk dalam golongan ulama, maksudnya orang yang berilmu di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patuh dalam beramal menurut tuntutan ilmu. Maksudnya dalam konteks ibadah ni yang fardu ain ke atas semua orang, maka dalam konteks itu dia mestilah menyempurnakan ibadah tersebut dengan berdasarkan ilmu, supaya ibadah yang dilaksanakan itu yang pertama sahih ataupun sah di segi syariat, yang kedua melayakkan amal atau ibadat tersebut untuk diterima, qabul indallah, di sisi Allah. Jadi kalaulah asas-asas fardu ain yang telah dinyatakan itu telah kita penuhi, artinya kita menjadi seorang yang beramal dengan berdasarkan ilmu. Jika engkau beramal disertai ilmu dan terus rajin memakmurkan akhiratmu, maka engkau telah menjadi hamba Allah yang alim. Jadi beramal berdasarkan ilmu maksudnya orang alim, sesuai dengan kedudukan kita. Dan sampai matlamat beramal kerana Allah. Kemudian ilmu itu akan meletakkan kita di atas kesedaran. Sebab setiap amal itu memerlukan qasad. Qasad itu ialah nawaitu. Nawaitu kita buat apa? Jadi bila jelas qasad, nawaitu, tujuan yang kita buat tu berdasarkan kesedaran. Maknanya kita sedar apa kita buat, yang ini berdasarkan suluhan ilmu, tidak jahil, tidak zalim. Apa makna zalim dalam konteks ibadah ni? Zalim ialah meletakkan sesuatu tak kena pada tempat. Maksudnya ibadat itu tak tepat menurut kehendak syarak. Zalim.
Maka bagimu kemuliaan yang amat besar, dan bagi ilmu engkau itu merupakan nilai yang banyak dan pahala yang membanjir. Inilah dia amal yang berdasarkan ilmu yang mendapat rahmat, telekan dan makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang tidak terhingga. Dan ini bermaksud engkau telah menyelesaikan aqabah ini. Tajuk kita ni, iaitu aqabatul ilmi dan ma'rifah. Dan menaruhnya di sampingmu dan engkau telah memenuhi haknya dengan izin Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan paling kurang dalam bab ni secara keseluruhan, bab ilmu dan makrifah tadi, orang kampung cakap, orang tua cakap, paling kurang lah, orang larih lah. Aku tak lantai pun 100% Haji Ruslan, orang larih. Nampak ada jauh, gaya Haji Ruslan tu kan. Itu orang larih lah tu kan. Tengok asah betul kan. Tu. Kefahaman berdasarkan dasar yang macam tu, maksudnya mesti berdasarkan ilmu. Allah jualah yang diharapkan untuk memberi petunjuk bagimu dan bagiku dengan sebaik-baik taufik, serta dimudahkannya Allah yang Maha Penyayang dan tiada daya dan kekuatan melainkan hanya dengan izin Allah yang Maha Agung. Jadi lebih kurang 24 muka surat kita bincangkan tajuk Aqabatul Ilmi wal Ma'rifati. Cara kesimpulannya, kita boleh jelaskan yang pertama, tajuk ini, aqabah ilmu dan makrifah ini adalah satu tuntutan untuk kita mencari ilmu. Yang kedua, kita bincangkan itu dari bawah tajuk ini, kepentingan ilmu. Apa kepentingan ilmu? Kita bincangkan. Kemudian yang ketiga, bidang-bidang yang perlu kepada ilmu dalam konteks ibadah. Apa bidang-bidang yang kita kena isi dengan ilmu? Yang keempat, akibat melakukan ibadah ataupun amal tanpa ilmu. Di sana ada akibatnya. Yang kelima, ilmu itu melahirkan ma'rifah. Dan yang keenam, ma'rifah itu adalah, ma'rifah ni merujuk kepada tauhid. Ma'rifah itu pendorong utama dalam menggerakkan hati insan untuk melakukan ibadah. Dan perjalanan ilmu dalam usaha kita ibadah tadi, kita dah jelaskan lagi tu tentang bila sebut ilmu dalam ibadat ni, di sana ada ibadat yang bersifat ketaatan batin. Dan di sana ada perbuatan yang dipanggil maksiat batin. Ketaatan batin yang masuk dalam tajuk ini dan akan didetailkan dalam tajuk-tajuk dan aqabah yang berikut. Antara maksud ketaatan batin yang perlu kepada ilmu itu ialah tentang, sebahagian ialah tentang taubat, tentang sifat khauf yang ditakut, tentang zuhud, tentang sabar, tentang syukur, tentang ikhlas dan tawakal. Yang mana tawakal ini, kesimpulan daripada susunan ketaatan batin itu ditutup dengan sifat tawakal, maka daripada itu lahirlah ketaatan batin yang namanya hubbullah, kasih kepada Allah. Dan kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ini membawa manusia ridha bi qada'illah, ridha dengan ketentuan Allah dalam hidup ini. Tak ada keluh kesah, yakin. Dan orang yang ridha dengan qada' dan takdir susunan Allah ini, sifat hati dia sentiasa ingat bahawa di hadapannya ialah kematian. Kemudian cabang yang kedua, maksiat batin, yang disebut dalam kitab akhlak ataupun kitab-kitab tasawuf, ialah yang melibatkan perbahasan tentang akhlak yang mazmumah.
Kita boleh rujuk benda ni dalam kitab Hidayatus Salikin. Ya. Bahan ni ada dalam kitab Hidayatus Salikin oleh Syekh Abdul Samad Palembang. Dijelaskan dalam tu antaranya tentang maksiat batin ini, banyak makan, banyak cakap, marah, sifat marah, dengki, bakhil, suka kemegahan, sayang, kasih kepada dunia, takabur, ujub dan riak. Itu sebahagian daripada maksiat batin. Yang mana semua itu sama ada ketaatan yang bersifat batin, zahir kita tak bincang lah, kita dah bincang sebelum ni. Sama ada ketaatan yang bersifat batin ataupun maksiat batin, dia perlu kepada suluhan ilmu. Ya. InsyaAllah kita tak lama lagi ni nak masuk bulan Ramadan kan. Berapa hari? Sampai 2 bulan ni kan? Sekarang ni Rajab berapa dah? Rajab dah 10 kan? 4. Ini tak sampai 2 bulan dah. Ni kita nak pakai benda ni. Dalam ibadatus saum, ibadat puasa ni, insya-Allah kan. Dia datang setahun sekali ya, sebulan. Jadi kita cuba fahami berdasarkan ilmu, ibadat puasa ni dia serentak ibadat yang bersifat zahir dan ibadat yang bersifat batin. Batin tu roh kepada saum, roh kepada puasa kan. Insya-Allah kan. Kita dah tak tahu lebih kan. Masalah dah. Itu kesimpulan kepada tajuk Aqabatul Ilmi wal Ma'rifah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dah halim dah bab tu InsyaAllah Jazak Tuan-tuan lah macam mana pun bila timbul masalah boleh rujuk lah. Kan? Antih dah tu kan. Orang duk rambau ni semua dah anda lah kau. InsyaAllah kan. Kalau tak anda tak berani duk rambau tu. InsyaAllah kita masuk bab yang kedua. Sebelum puasa ni cuti je tak kan? Belum puasa cuti kan? Belum puasa sebulan, gaya sebulan, semester break 2 bulan lah. Duk lama tu 2 bulan tu. Yang ada ni pun dah hilang. Kita masuk bab yang kedua. Yakni aqabatul taubah. Selepas kita faham kedudukan pentingnya ilmu dalam ibadah ni, itu muqaddimah. Ya. Itu muqaddimah. Macam kita masuk gerbang istana, belum masuk dalam istana ni. Masuk bab yang kedua ni kita nak masuk pintu istana. Itu kiasan dia. Ibarat dia lebih kurang lah. Ya. Iaitu aqabatit taubah. Keperluan bertaubat. Taubat mana asalnya ialah an-nadmu, menyesal terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita buat sebelum. Ya. Sama ada orang lelaki atau perempuan. Kan? Kalau orang perempuan, zaman agogo makin macam-macam pakai kan. Terusan ngapuk ye main kan. Flashback dia tengok. Apa kita buat bagi? Tu kena taubat ni. Flashback balik, renung balik kesalahan yang kita buat dulu. Taklid lah. Average lebih kurang kan. Lama tu. Ngaku salah, kita dah buat salah, ngaku salah kepada Allah, itu nama dia sesal. Dalam bahasa Arab dia panggil an-nadmu.
Itu sebab disebut dalam ta'rif taubat ialah at-taubah, dia kata ai yakni an-nadmu aslu taubah. Al-aslu fit taubah an-nadmu. Pokoknya dalam taubat ni nak sebut bertaubat ialah menyesal. Kan marin kita tengah hana kan, marin kan hana kan, orang bujur lalu melintang patah. Kok dek-dek lah tu kan. Ni jam kita dah sedar cakap tu salah. Tak wani dah, ya. Tak wani dah, ya. 3 kalimat. Kita sebut lagi tu kan 3 kalimat kan. Ana, li, and di. Kita sebut itu juga kan. Ada tak sebut itu? Ada, ya. Ini kesalahan besar kita dengan Allah Ta'ala. Ya. Ana, aku. Li ni, apa yang aku ada. Indi ni, milik aku. Sama lah tu. Ana. Kita banyak guna perkataan ana ni, aku. Kalau 9, ese, eden. Kan? Dapat tak kita letakkan perkataan aku, ese, eden tu sebagai pakaian seorang hamba? Sebab silap guna cakap aku ni, ese, eden ni, dia salah besar. Sebab Quran merakamkan antara kesalahan Fir'aun, dia guna perkataan aku, alaysa li mulku Misra. Ya, Iblis. Bukan Fir'aun yang pertama, anak. Iblis menggunakan perkataan aku, ese, eden depan Allah Ta'ala. Kata tu lazim kita pakai, tapi bila pengertiannya merujuk kepada apa yang disebut oleh Iblis, automatically dia termasuk salah satu kalimah muhlikat. 3 perkataan yang membinasakan kamu. Apa dia? Aku. Apa Iblis kata? Bila disuruh sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iblis mendabik dada, dia kata, ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam sebab aku dicipta daripada tanah. Aku dicipta daripada api, Adam dicipta daripada tanah. Hati-hati cakap aku ni. Ni kobunden. Ni sepanjang dan kojo ni pek 100k. Kau pek apa? Aku. Bahaya kandungan pengertian cakap tu. Sebab bukan kita punya, Allah pinjam. Kita orang lahir tu konteng-konteng tak ada apa satu pun. Apik tanah lebar, besar koyok kan, lain cakap ni. Kita lahir tergolek-golek tak ada apa-apa. Atau apa pun tak ada. Mati pun besok macam tu. Majlis Islam. Bawa duit lembing tu kah? Tak ada. Kenggapan tu lah. Lahir, tergonteng-gonteng, tergolek-golek. Besok balik tu, itulah. Tak ada apa-apa. Masa dia milik atas dunia ni, kesilapan cakap guna istilah aku tu, Fir'aun, Iblis. Ana khairum minhu. Dosa ni tuan-tuan. Dosa melibatkan tauhid, melibatkan akidah kita. Sebab dikatakan salah tu kalimat muhlikat. 3 perkataan ini membinasakan kamu. Apa yang binasa? Iman kamu binasa. Jadi kalau pakai gola, nikmat, pangkat atas dunia ni kau ingat. Sebab apa Iblis jadi macam tu? Sebab dia dulu jadi chief of malaikat. Sifu kepada malaikat. Dan dalam sejarah ni dia dah tahu akan berlaku kesesatan di alam malakut. Dia tuan guru, dia syekh. Malaikat semua minta doa, tak selamat. Dia seorang je. Sebab dia chief. Dan chief macam itulah kan. Dia ketua sini kan. Kalau tu cawangan, dia ketua cawangan sini. Dia mengurusi surau ni, dah hal lah. Hal kan. Yang main tu cakap tu bahaya tu. Dosa ni. Ya. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam.
Aku yang lebih baik ni, nilai baik tu nilai yang dia sendiri buat anggapan. Indikator baik tu dia sendiri yang letakkan, bukan Allah Ta'ala. Sedangkan kebaikan tu yang ditentukan oleh Allah. Ini kalimah dosa. Nak kait tadi, mungkin dulu-dulu kita pernah ambil lagak macam ni. Ha, ni belagak ni. Cakap belagak. Kan? Cakap tak belepik gunakan perkataan aku. Ha, kan? Kau tengoklah. Kebun dia pakai dah. Pemau ni siapa boleh beri banyak kata macam ni. Kan? Ha, kan? Dia mungkin CEO. Ke Kuala Lumpur. Kan? Agak-agak orang Gombau ni, orang CEO. Ha. Anak. Bahaya cakap ni tuan-tuan. Binasa kita. Ini yang kita nak flashback balik. Makin macam mana kan. Masa tengah nak ni lah. Kan? Ramai yang mencen ni kan. Masa kerja ni kan. Semua act lekor ni. Kena ingat lah tu. Ya. Yang kedua. Li. Li ni merujuk kepada milik kita. Tadi kedudukan dia ni milik. Perkataan ini digunakan oleh Fir'aun. Fir'aun. Alaysa li mulku Misra. Dia cakap khalayak rakyat dia dan menteri-menteri dia. Kerajaan Mesir ni di bawah kekuasaan aku. Sungai Nil ni mengalir di bawah arahanku. Ha tu Tauhid ni penting tuan-tuan . Bila tak lantih tauhid ni kita jadi iblis. Kalau tak jadi Firaun. Bukankah kerajaan Mesir ni berada di bawah kekuasaanku? Kalau ini ada mentaliti orang yang berkuasa, yang memerintah, rusak negeri. Maksud dia. Barangkali kita pun mungkin satu ketika dulu pernah terdorong ni. Nampaklah tajuk apa benda kita nak taubat ni. Yang ketiga, indi. Apa yang ada di sisiku. Jadi kuasa. Ini bawah pada orang berkuasa. Orang yang miliki nikmat yang Allah bagi ni melimpah ruah. Pun jadi juga bahaya. Qarun. Innama utitu min ilmin indi. Ha, dia kata. Ni perbendaharaan emas yang bertimbun-timbun ni. Emas jongkong yang bertimbun-timbun ni, dia kata, ini adalah produk hasil skill yang aku miliki. Tu jangan sombong. Kau jadi orang ada apa ni, ada skill profesional ni jangan act. Hebatnya profesionalnya. Qarun ni dia produk emas. Dia bukan gali, dia produk buat kilang. Produk emas tikunan. Hari ni gali ayak dalam sungai tu. Dia tak. Dicampur chemical tu ni campur, produk keluar emas. Dalam dunia orang produk emas dah. Itulah seorang. Oleh kerana sampai satu tahap dia kata tak ada challenge dia. Inama uti itu dia kata apa yang ada aku miliki ni adalah ilmu yang aku ada. Min ilmin indi. Jadi tiga bentuk nada ni menjerumuskan seseorang tu fil muhlikat, dalam kebinasaan. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada seorang pun yang lepas daripada perbuatan dosa. Sama ada dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Ha, ni kita nak suluh diri kita. Kalau ngakulah dosa kita ni banyak. Macam di Ruslan. Banyak tak dosa kita? Banyak kan? Ha. Yang kita rumah ambil dosa. Macam mana? Tabiat manusia ni, mana yang togah orang tu di rumah. Itu pun tabiat manusia. Macam mana? Jadi memang Allah Subhanahu wa taala sebut satu hadis kursi, sekiranya di dunia ni tak ada orang buat dosa, aku akan ciptakan manusia yang buat langgar dosa. Pak nak gambarkan tadi tu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah beri peruntukan sebaik-baik orang yang berdosa,
khairul khata'in at-tawwabun. Orang yang berdosa ni dia hendaklah segera bertaubat. Kita nak masuk kita punya intro tajuk kita hari ni, aqabatut taubah. Kekangan atau constraint dalam konteks ibadah ni yang bersifat ilmu. Taubat. Taubat artinya an-nadmu, al-aslu fit taubah an-nadmu. Asalnya taubat itu pokoknya ialah penyesalan. Jadi untuk nak nyesal ni kita kena flashback balik tengok apa yang kita buat mungkin. Kesalahan-kesalahan melanggar dasar ataupun ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasul tak ampun. Ini adalah wajib kata Imam Ghazali bagi orang yang hendak melaksanakan atau menjalani ibadah, semoga Allah memberi taufik. Sesungguhnya bertaubat itu wajib disebabkan dua perkara. Kadang-kadang kita ni rasa nak taubat apa? Nak taubat apa yang nak kita taubat kan? Kita rasa macam tak berdosa. Sebab benda dah lepas kan? Ya Ustaz? Benda dah lepas. Kita rasa bukan nampak, bukan rasa. Kita bukan nampak ni dosa-dosa kita tu. Dah lepas. Jadi, kesedaran, keinsafan mengaku kita berdosa ni, kita harapkan daripada taufik minallah. Apa taufik? Taufik ni, Allah buka jalan. Kita sedar. Kita insaf. Dan kita menyesal. Minta kepada Allah tunjukkan. Ya Allah, berikan aku taufikmu supaya aku dapat mengenal dosa yang telah aku lakukan dan aku ada kekuatan untuk iktiraf dosa dan minta ampun. Kita tengok muqaddimah kepada syarah kitab ni, Sirajut Talibin. Dia mengungkapkan satu gambaran ataupun apa persepsi yang kita kena faham apakah maksud dan tuntutan taubat ini. Dia kata wahya ahammu qawaiduddin. Taubat ni salah satu daripada prinsip-prinsip dasar-dasar yang sangat penting dalam Islam. Dasar tu. Dia bukan benda sampingan. Dan taubat ini dia kata wa awwalu manazilus salikin. Tadi dia asas, foundation. Yang kedua, dia manazilus salikin. Orang yang dalam proses nak mengharungi perjalanan kerohanian, dia kena selesai step ni dulu, taubat. Kalau tak, nak mengharungi step-step yang akan lebih mendalam yang akan datang, impossible, kata dia. Yang ketiga, taubat ini ialah asdul maqamat talibin. Talib. Talib ni siapa? Kita lah. Talib ataupun salik. Kan sebut talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kita ni talib. Menuntut ilmu adalah wajib fardu ain ke atas semua muslim ataupun muslimah. Semua muslim dan muslimah berkait dengan ilmu tadi, dia adalah talib. Yang menuntut, yang mencari, yang sedang berusaha. Jadi orang yang sedang melangkah untuk mencapai maqamat talibin, kedudukan orang yang dimuliakan sebagai talib dalam kerohanian, taubat adalah merupakan aslul maqamat. Kalau kita nak kata dalam polis, lepas perebet, apa jurusan? Lance corporal. Nak dapat lance corporal tu, kita kias dengan ibadat. Dalam kiaskan dengan kerjaya, nak dapat lance corporal tu, dia mesti melalui proses taubat ni dulu. Exam. Daripada perebet tu. Lulus khusus dan peksa, baru dapat naik satu carit. Satu kan? Islam. Lance corporal. Kan? Lance corporal nak daripada perebet. Kan? Gaji pun lain, Islam kan? Naik tak gaji? Naik kan? Anda lah lance corporal daripada perebet. Masuk dalam dunia kerohanian ni, maqam yang pertama kita nak melangkah masuk dunia kerohanian
Di sana banyak maqamat dipanggil. Maqam pertama kita nak masuk mesti melalui proses taubat. Itu sebab disebut sebagai wa aslu maqamat talibin. Nak usaha kita nak mengubah diri kita ni kepada darjat yang lebih baik, selesaikan dulu. Nak faham elok-elok apa dia taubat dan apa hakikat taubat dan apa tuntutan taubat. Syarat dan rukun. Sebab ni step pertama. Firman Allah, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu wahai orang-orang yang beriman kepada Allah semua sekali. Dia tak ada yang terpilih. Semua berdosa, semua kena bertaubat. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Sebab selesai masalah taubat ni, la'allakum tuflihun. La'allakum ni dalam Quran, terjemahan bahasa Melayu dipanggil semoga. Ya? Maksud dia, bila Allah beri syarat kau buatnya, la'allakum, pasti Allah akan sempurnakan. Kamu akan berjaya. Jaya tu ialah dunia dan akhirat. Itu dalil daripada Al-Quran tentang tuntutan taubat ni, dia menjadi wajib. Kemudian Allah menyebut innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini bab hub, mahabbatullah. Setelah masuk stage yang pertama makam taubat ini, maka makam seterusnya ialah Allah nak beri anugerah kepada manusia ni, orang yang beriman, ialah makam kasih, hub. Sebab Allah sebut sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kasih sayang kepada orang-orang yang bertaubat. Dan Allah sayang kepada wa yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhirin ni orang yang berusaha membersihkan diri daripada dosa, maka dia masuk dalam golongan orang yang bertaubat. Jadi orang yang berusaha membersihkan diri ni, membersihkan dosa-dosa yang telah dibuat dengan usaha minta ampun kepada Allah dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh syarak, orang ini mengundang kasih Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan nak dapat kasih Allah taala dengan melalui proses taubat. Kemudian hakikat ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah. Keterangan ini dilanjutkan oleh Nabi tentang taubat. Naklah kamu semua bertaubat kepada Allah, dan aku sifu Rasul kamu, kekasih Allah, tunjukkan contoh aku sendiri ke arah itu. Nabi kata, aku bertaubat satu hari sebanyak 100 kali. Kita semua dah maklum tuan, Nabi dia tak ada dosa, dia maksum. Dan kadang tak ada dosa, hari-hari minta ke Allah ampunkan dosa dia, minta 100 kali. Kita berapa kali minta? Kita yang dosa berkopuk-kopuk ni baik sombong Allah Ta'ala kan. Tak nak minta ampun, tak nak minta ampun. Sedangkan Nabi tak ada dosa, satu hari minta ampun astaghfirullahalazim 100 kali. Kan? Itu alhamdulillah lah ada wirid lepas sembahyang kan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Berapa kali cikgu? 3 kali. 3 kali 5 boleh, jadilah, jangan tidak kan. Tak badan, tak nak mampan dia tu kan. Nabi ni 100, kita 5 boleh. Jauh nah. Tak ada mana-mana kita ni Allah Ta'ala jauh mana kan. Buat tunjuk 5 boleh kali. Ya. Okay. Nabi sendiri minta ampun ke Allah Ta'ala 100 kali. Allah. Ini tunjuk ajaran Nabi sebagai qudwah, contoh. Maksudnya dalam konteks taubat ni satu tuntutan yang sangat keras daripada Allah. Suruh kita
galakkan kita supaya minta ampun. Kemudian Nabi SAW sebut, ini mukaddimah taubat ni dalam kitab, syarah kitab ni, dalam kitab Sirajut Talibin ya. Supaya kita dapat gambaran yang menyeluruh apakah maksud dan tuntutan taubat ni dan takat mana kita kena buat. Ini gambaran ya. Satu persepsi ataupun tasawur yang nak dibina dalam konteks perbahasan di bawah bab yang kedua, aqabatut taubah. Nabi SAW menyebut fataha babut taubah minal maghrib la yughlaq hatta tatla'u syams min maghribiha. Allah sentiasa membuka pintu taubatnya seluas-luasnya daripada timur ke barat. Nak gambarkan betapa wasiat luasnya Allah Subhanahu wa taala buka pintu taubat ni. Apa maksudnya? Allah Taala tahu manusia ni lemah, manusia berdosa. Bila Nabi sebut Allah buka pintu taubat ni seluas-luasnya, kiasannya luasnya pintu taubat ni daripada timur ke barat. Seluasnya rahmat Allah Taala untuk mengampunkan manusia yang berdosa. Nak menambat hati manusia supaya ada perasaan harap, raja. Dosa macam mana pun Allah akan ampunkan kalau menyesal, minta ampun. Itu maksud dia. Allah buka seluas-luasnya pintu taubat. Yang kita selalu dengar dalam kitab Riyadhus Salihin yang seorang hamba Allah bunuh 100 orang tu kan. 99 jumpa seorang labai, baik, dia nak minta ampun ni. Allah ampun tak dosa dia. Dia dah bunuh 99 orang. Labai sekeh. Wih, banyak kalau bunuh orang ni. Payah Allah Ta'ala nak ampun ke ni? Dia dulu pada Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala buka pintu taubat ni seluas-luasnya. Apa juga jenis dosa. Dosa mana pun sekali dosa. Walau fi ainanis sama', kata Nabi dalam satu hadis khusyuk. Walaupun dosa yang kamu buat tu memenuhi ruang ufuk langit, besar sangat, tapi Allah buka pintu taubat. Apa itu tak payah kau nak ampun dosa ni. Ya ke? Baik. Itu dibunuh kalau baik. Cukup 100. Itu lebih malang. Kan? Kadang lebay-lebay ni dia mendahului Allah Ta'ala. Tontang daripada ceramah, cakap. Kan? Dia mendahului hukum Allah Ta'ala. Macam itulah isu Kristian tu kan. Istilah Kristian. Dia dalam bahasa Arab dia panggil Masihi, Nasara, Kristian. Ulama akidah benda ni. Tiba-tiba lebih kaduk sebut sesat, kafir. Rasanya agama ni mak ayah punya orang. Jangan nak gopoh-gopoh dengan benda-benda macam ni. Tengok tajuk tu perbahasan ulama. Keluar fatwa azhar, tak apa dia kata. Itlaqkan lafaz Kristian kepada orang Masih yang ikut Nabi Muhammad. Kan? Saya ingatlah zaman Syekh Murtada hidup tu. Dia kata fatwa dalam dunia ni nombor 1 azhar. Kalau fatwa azhar keluar, itu yang aku pegang dan itu nombor 1. Tak ada lebih Malaysia dah. Sebab ini hak Allah. Al-hukmu hukumullah. Hukum ni milik Allah Ta'ala. Yang apa? Hukum orang sosial. Ui, berat ni. Tentang follower dah ramai berpuluh ribu. Suka hati nak keluar hukum kan. Ya, main-main ya. Okey. Allah buka pintu taubat ni seluas-luasnya. Sebab Nabi tahu. Allah tahu manusia ni lemah. Tadi Labai cakap, dosa ni payah nak kena ampun ni. Okey lah kalau macam tu. Dan cukuplah 100 dia bunuh lah kau. Dia semalih Labai tu. Lagi Labai malak. Ya. Labai-labai je ni elok semalih je. Cukup 100. Itu Nabi rakam dalam kitab hadis Riyadhus Salihin tu kekal benda dibaca dalam kuliah. Nak cerita dia bertaubat. Minta ampun kepada Allah dosa dia bunuh 100 orang. Allah terima taubat dia. Itu harapan kita. Kita ni tak sampai bunuh orang dah. Cikgu, dah bunuh orang cikgu. Tak ada dia 100 orang. Rujuk pada seorang ni lebay saleh.
Boleh tak Allah Ta'ala ampun dosa saya bunuh saya orang? Boleh, insya-Allah. Ni hak Allah Ta'ala. Syarat kau berubah minta ampun, taubat. Macam mana cara taubat? Kau pergi mengaji. Pergi masuk pondok. Nadah kitab. Ya, ya, pergi. On the way jalan, nak pergi ke pondok, jatuh tengah jalan, mati. Kan masyhur cerita tu. Mati tengah jalan, belum sampai pergi ngaji ni. Berabut malaikat rahmat dengan malaikat azab. Malaikat rahmat kata, ni mayat ni kafir, masuk neraka. Yang bunuh saya orang. Malaikat azab kata, bukan. Dia ni orang soleh. Turun malaikat jadi hakim, ukur. Daripada dia tempat dia mula bergerak sampai dia jatuh, di tempat dia jatuh ke pondok. Lebih setapak je langkah dia ke pondok. Niat dia nak mengaji, nak taubat. Allah kata, masuk syurga. Allah. Luasnya pintu keampunan dan rahmat Allah kat kita. Jadi ini maksud la taqnatu mir rahmatillah. Jangan sekali-kali kamu putus asa dengan rahmat dan keampunan Allah kalau kau buat dosa. Contoh dia, Tuhan saya kata orang Allah boleh ampunkan, kita orang bau ni taklah sejahat itu. Anytime Allah boleh ampun. Dengan syarat, kalau baik dia boleh ajak mengaji kan. Mengaji kan. Kita ngajinya 2 minggu sekali. Kan. Carilah masa lain untuk tambah kan. Memanglah yang hadir ni banyak orang bencin. Yang dah sakit, betul dah longgar, duduk lama-lama kan. Di Merkah besar hadir majlis ilmu ni. Islam sakit lutut lama-lama tu kan. Tak pasti dah cakap lama. Tak bolehlah kan. Kehadiran Tuan Haji Roslan dibayar tu ya. Bukan free je Roslan boleh claim tu. Kita nak balik tu, dia bagi American Express, claim kita nak. Nak. Saya tak jadi Roslan. Ya kan? Ya, alhamdulillah. Lebih setapak untuk dia pergi mengaji, nak bertaubat. Belum buat apa-apa lagi. Niat yang salihah. Niat yang betul. Jadi kita mengaji ni membentuk keyakinan kita. Kita makin hana kan. Kita ngabang kita hana, tak ya atau tidak. Sampai masa kita sadar, tak hana kita ni rupa dah. Ya. Pencen ni lutut pun sakit juga kan. Tak hana dah. Kuat macam mana? Marin tu marin. Ni jam lutut dah goyeh, tak kuat dia dah. Janganlah cakap je, burak je besar. Jadi kita dah lemah. Allah tahu kita lemah. Ya. Jadi menanamkan dalam hati kita luahnya rahmat Allah Ta'ala ni. Kalau 100 orang bunuh, Allah boleh ampunkan dosa. Ini kan pula kita tak sejauh itu dosa kita. Tapi kena sungguh-sungguh lah. Serius lah. Memahami isu taubat ni. Nabi beritahu, gantungkan harapan kepada Allah. Ya Allah, macam Taufik tadi. Sebut dah gitu kan. Kita nak deal dengan Allah dalam semayang lah. Minta ke Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bergantung tu ya Allah. Tak ada tempat dia bergantung. Dia minta dia niat betulkan niat dan ikhlas. Dia nak istiqamah. Kau beri 2 benda ni ya Allah. Tekad betul-betul. Biar Allah beri sifat tu ke kita. Ikhlas dan istiqamah. Dapat 2 ni tuan-tuan, kira tuba lakum. Bertuah besarlah kamu, kata Nabi kan. Tak betul-betul kan. Sebab, yalah, kita semua old timer kan. Nak buat macam hari ni Jerusalem, kita tak kuat lagi kan. Minta can-can apa ni, rahmat-rahmat Allah macam ni lah kita minta. Allah pilih kita dengan taufik dia. Minta, insya-Allah Allah bagi. Apa kita nak minta ni? Kita sudah di penghujung jalan. Kemudian seterusnya Nabi sebut man taba qabla an yugharghar. Qabilahu Allah Ta'ala. Siapa yang bertaubat
Dekat mana dia punya garis penamat taubat ni? Siapa yang berusaha bertaubat sebelum qabla ayyugharghar, sebelum nyawa sampai ke halqum. Maksudnya proses nyawa nak keluar kan, semua orang maklum lah tu. Dari ibu jari, kaki sampai ke atas tu. Perjalanan dia lama. Dalam perjalanan tu, kelewat dah tu. Masa nazak tu. Selagi nyawa on the way nak sampai ke halqum, masih diterima lagi taubat. Ya? Allahu Akbar. Malam kawan hantar video kan budak Palestin ni kan. Budak Palestin yang cerita parah tu. Abang yang bisik beritahu dia. Ikut sebut asyhadu an la ilaha illallah. Kan? Budak kecil. Confident tu kan. Qul ya akhi qul asyhadu an la ilaha illallah. Budak kan nazak kan. Cungak qul ya akhi qul asyhadu la ilaha illallah. Mahal kalimah tu tuan-tuan Mahal kalimah syahadah. Taubat ni salah satu kandungan yang tersembunyi dalam kalimah la ilaha illallah. Mahal tuan-tuan. International passport ni kalau kita kias nak masuk sana ni border so ini international passport. Valid tak pasport kita? Kan? Allahu Akbar kan? Tenang Qul ya akhi la asyhadu an la ilaha illallah. Tuntas keterangan budak kecil umur 10 tahun lebih kurang tu hubungannya dengan Allah. Last minute tu menyatakan harap dia kepada rahmat dan keampunan Allah. Allah buat balik dengan kalimah ni wahai ya akhi. Sebut kalimah ni akhi ni tiket kau nak balik. Allah. Antara kandungan yang terkandung dalam tiket syahadah ni ialah taubat. Sebelum nyawa sampai ke halqum. Apa kesannya bila proses taubat ni berjalan berterusan? Nabi kata at-taibu minaz zambi kamal la zambalah. Orang yang minta bertaubat kepada Allah Taala ni apa natijahnya? Kaman la zambalah. Maksudnya dia dosanya dihapuskan. Istimewanya usaha minta ampun. Istighfar ni. Kita ingat balik kisah lelaki yang bunuh Nabi. Siapa nama dia Ustaz? Lupa kan? Sibuk buat kerja orang haji ni. Siapa nama cikgu? Yang bunuh Nabi tu lah. Yang bunuh Sayyidina Hamzah. Siapa nama dia? Wahsy. Wahsy ni dia orang kulit hitam. Ni suku sakat Bilal punya grup lah ni. Bilal bin Rabah. Kulit hitam. Lepas dia bunuh Sayyidina Hamzah tu. Ya kan? Lepas dia bunuh Sayyidina Hamzah, Nabi war-warkan berita, dia kata aku tak mau tengok wajah Wahsy. Kalimah Nabi tu berputar-putar dalam kepala dia saat dia dah sedar dia silap. Dia sedar dia dah berdosa. Dan dia faham keampunan kepada Allah terhadap dosa yang dia buat kalau bukan melalui perkenan daripada Muhammad dan rahmat serta syafaat daripada Muhammad, tak laku taubat tu. Menjadi satu igawan dia bila dia nak bertaubat. Sebab Nabi bersumpah dia akan tuntut darah Hamzah ni. Kalau bahasa kita, dia akan cari siapa yang bunuh bapa saudara ku Hamzah ni sampai lubang cacing. Macam itulah. Sampai malaikat Jibril tegur, jangan maafkan dia. Kan?
Kalimah Nabi SAW, dia tak nak tengok wajah Wahsy. Sampai satu tahap, yalah, manusia ni act gue sementara, ya kan? Dah sampai SPRM ambil file, langsung selo lah dia. Kan? Belum tu bergelang gelegah, pompang. Dah geledah ke SPRM, langsung selo dia kan? Orang bangang lah. Dia tahu nasibnya. SPRM dia tak akan geledah kalau tak ada file. Itu final dah tu. Diarahkan sejak bulan 5 buat siasatan. Bulan 11 geledah. Bulan je tu. 6 bulan siang malam ambil kerja macam nanai atas rumah kita tu. Senyap je kan. Tengok dah raput di pintu kan. Itu SPRM punya kerja kan. Sampai masa hukum Tuhan tu sampai. Jadi kita nak balik kepada Wahsy tadi. Sampai tu tahap bila manusia makin ramai masuk Islam, dia dah jadi minoriti. Dan dia tahu nasib dia dah. Mana dia nasib dia, ke mana dia lepas ni. Akhirnya dia sadar dia nak bertaubat. Kita tengok proses cerita Wahsy nak bertaubat ni. Nabi ketika itu di Madinah, dia lari ke Mekah. Dia tulis surat kat Nabi, inni uridu an aslam, walakin yamna'uni 'anil Islam ayatin minal Quran nazala 'alaika. Dia kata, dia tulis surat kat Nabi, saya nak taubat, wahai Rasulullah. Tapi ayat Quran telah menyebut tentang ciri-ciri orang yang jadi pembunuh. Katanya pembunuh Hamzah ni, dia tak boleh bertaubat. Dia faham ayat tu macam tu. Maksud ayat tu ialah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznuna wa man yaf'al zalika yalqa athama. Ayat tu dah turun. Ayat tu memberi makna orang-orang yang menyembah Tuhan selain daripada Allah, yang tidak membunuh sesama insan dan tidak berzina. Ciri-ciri orang yang macam ni, kalau dia buat, ayat tu menyebut wa may yaf'al zalika yalqa athama. Orang yang macam ni dia akan diazab oleh Allah Taala. Jadi Wahsy faham dia tak ada chance nak taubat. Sebab ciri-ciri tu semua ada kat dia. Dia rasa macam tu. Ni dah tertokan ni kan. Ya? Cikgu ni file dah ada kat SPRM ni. Dah comel. Dia baca zahir ayat tu macam tu. Maksudnya, tak layak aku ni untuk dapat keampunan. Sebab aku, salah satu ciri Quran sebut, bunuh manusia. Bunuh Sayyidina Hamzah. Siapa Sayyidina Hamzah? Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Allah bagi makam Sayyidina Hamzah tu ketua, chief of orang-orang yang mati syahid di syurga. Chief orang yang mati syahid di syurga besok, Sayyidina Hamzah. Orang yang dibunuh bukan kocik-kocik anak. Macam mana? Macam itulah. Nyesal. Dia kata tadi, taubat ni kena penyesalan. Nyesal. Tulis surat kat Nabi, saya nak taubat, tapi ayat tadi menyebabkan saya rasa tersentak lah. Payah nampak ni. Itulah. Kemudian selepas itu, wa inni qad fa'altu hadhihi al-asya' as-salasah. Tiga-tiga ni semua sebut kata Wahsy. Payah nampak Allah nak timur taubat ni. Bila dia sebut macam tu, turun ayat. Lepas ayat ni, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Turun ayat. Tu kadang-kadang tuan-tuan kita tengok generasi zaman sahabat ni, sebahagian asbab ataupun sebab nuzul Quran sebab dia. Turun ayat. Walaupun Wahsy ni jahat tuan-tuan, tapi dia salah seorang yang menyebabkan turunnya ayat. Kan? Sebab dia turun ayat tu. Allah. Ya. Generasi para sahabat.
Allah Ta'ala kata apa? Memanglah tadi Allah sebut orang yang ada ciri-ciri tadi dia akan diazab oleh Allah Ta'ala. Ada pengecualian. Illa, melainkan sesiapa yang bertaubat, satu, kemudian melakukan amal soleh, orang ini Allah akan ganti, hapuskan dosa dia, ditukar dengan kebajikan di masuk syurga. Lalu Nabi tulis surat hantar kat Wahsy, ni Allah Ta'ala dah beritahu, dah beri green light, boleh approve dengan syarat kau bertaubat dan tukar amal soleh. Kemudian Wahsy tulis surat kat Nabi ni. Ni cerita taubat ni tuan-tuan. Dia tulis surat kat Nabi, wahai Rasulullah, syarat taubat tu supaya aku buat amal soleh. Wala adri hal aqdur alal amali soleh amla. Aku tak nampaklah. Ni orang samsing tuan-tuan. Meda, syak sutanya orang. Dia kata, wahai Rasulullah, dalam surat tu, syarat Allah nak terima dengan taubat yang sebenar dan amal soleh, dosa kau diampunkan. Dia kata, buat amal soleh nampak borek saya tuan. Ya. Yalah, orang tiga suku kan. Beritahu kat Nabi, saya nak ambil amal soleh ni, entahlah, tadi kan, tak nampak jalan dari saya ni dah. Nabi jawab, hantar firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nabi hantar jawab, Allah akan ampunkan semua dosa-dosa melainkan dosa syirik. Liman yasha. Ini ada hak mutlak Allah, liman yasha. Siapa yang dia kehendaki. Syarat dia tidak melakukan perbuatan syirik. Kita tengok adab Nabi SAW, tuan-tuan. Bagian kau bunuh pak saudara dia, pak saudara Khadin dia tu. Jam kau datang melutut nak minta maaf. Kau gitu macam je kau. Kau sumpah kat mayat Sayyidina Hamzah, aku akan cari pembunuh ni sampai dia baca cacing. Pernah Nabi bersumpah macam tu. Bila ditegur oleh Allah Ta'ala, dia kondur balik. Tiba-tiba Wahsy datang minta subsidi. Rasulullah akur pada kehendak Allah, kehendak wahyu. Syarat untuk dapat keampunan, kau beramal soleh, kemudian tak terlibat dengan kerja-kerja syirik, sama ada syirik khafi ataupun syirik jali, Allah akan ampunkan dosa kamu. Sebab hak mengampunkan dosa-dosa ini, zalika liman yasha, itu adalah milik dan kehendak Allah Ta'ala. Wahsy tulis surat ni, wahai Rasulullah, dalam ayat yang Tuhan kirim tu, ada syarat lagi. Yang ini, Allah akan ampunkan. Saya pun tak pastilah Allah nak ampun ke tak ampun dosa ni. Pasal apa nak dosa ni Tuhan. Betul lah tu rintih dia tu. Kan? Sebab membunuh Sayyidina Hamzah. Dah lah bunuh. Bolah dada perut tu. Keluar jantung. Kejilah perbuatan tu. Dia kata, boleh ke Allah ampunkan dosa aku yang sebesar ini, wahai Rasulullah. Ni saya nampak ni sebagai halangan. Lalu Allah turunkan ayat, Nabi hantar ayat ni ke Wahsy yang berbunyi, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Sampai ayat ni kepada Wahsy, katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas ke atas diri mereka, la taqnatu mir rahmatillah. Ditujukan kepada Wahsy, jangan kamu kecewa, jangan putus asa daripada mengharap rahmat keampunan Allah. Maksud pintu taubat tak aku buka lagi, wahai Wahsy. Apa itu itulah. Walaupun kau dah bunuh Hamzah, ya.
Jangan putus asa dengan rahmat keampunan Allah. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa-dosa semua sekali. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya sifat Allah itu ghafur. Ghafur itu lafaz perbuatan yang menunjukkan melampau. Dipanggil sirah mubalaghah. Ghafur. Ghafurun, ghafur dengan bagi atas. Sifat melampau. Yang ini sifat Allah mengampunkan ni sangat melampau. Kau buat dosa macam mana pun aku ampunkan. Itu maksud ghafur. Rahim. Rahim dia juga sirah mubalaghah. Yang menunjukkan bila Allah kasih kepada seorang hamba, kasih yang tak ada tolak bandingnya. Kau buat macam mana pun kalau aku kasih, aku akan yahdi lima yasha. Aku akan beri hidayah. Jangan gaduh. Kita tengok peristiwa yang berlaku kepada Wahsy ni menggambarkan kepada kita tentang Allah, dia buka pintu taubat ni seluas-luasnya bagaikan luasnya Maghrib, Timur dan Barat. Maksud dia untuk menanamkan keyakinan dalam hati kita supaya dalam hidup ni kita sentiasa bertaubat kepada Allah. Ya. Dan dengan sangka baik, husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala menerima taubat itu tadi, insya-Allah Allah akan ampunkan dosa kita yang kita lakukan selama ini. Nabi Ibrahim alaihissalam, satu riwayat daripada Muhammad bin Ajlan daripada Makhul. Satu riwayat menyebut Nabi Ibrahim alaihissalam, kan Nabi Ibrahim dia naik buruk lah. Yang naik buruk ni dua orang, Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim, buruk yang sama. Masa dia tengah naik buruk tu, dia nampak daripada langit seorang lelaki dan perempuan berzina. Dia minta, ya Allah, kau binasakan penzina ni. Allah binasakan. Kemudian lepas tu dia nampak pula seorang hamba Allah mencuri. Dia minta ke Allah Ta'ala, kau binasakanlah pencuri tu. Binasa orang tu. Dia Nabi. Selepas dua insiden ni, lalu Allah berfirman kepada Ibrahim, ya Ibrahim, da'anka ibadi, fa inna abdi baina thalathi khisal. Lepas Allah berucap dua kali, wahai Ibrahim, lepas ni kau tengok apa yang hamba aku buat dosa, kau biarkan. Serahkan aku. Yang tak minta dari Malaysia ni. Dua tu cukup lah. Sebab dia kata, aku minta kau berhenti minta tu sebab apa? Fa inna abdi baina thalathi khisal. Sebab hamba aku bila dia buat dosa, kata Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim, dia berada dalam tiga keadaan, tiga situasi. Baina ayyatuba fa atubu alaih. Barangkali lepas dia buat dosa, dia akan bertaubat. Dan aku akan ampunkan dosa dia. Tu Allah sendiri tegur Nabi Ibrahim. Ya, betul lah cikgu kan. Kita kalau mau ni terlingkup pula ni. Nyusahan orang ni kan. Allahu Akbar. Ya. Yalah, Nabi Ibrahim dia sifat basyariah dia. Dia manusia biasa kan. Ada kelemahan dia sebagai manusia. Allah beritahu, lepas ni kau jangan buat lagi macam tu. Kau kena ingat, bila seorang berdosa, dia berada di antara tiga keadaan. Yang pertama, barangkali dia akan bertaubat lepas tu dan aku ampunkan dosa dia. Yang kedua, wa baina an astakhrija lahu dzurriyyatu ta'buduni. Dia kata, kau biarkan barangkali dia tak beriman kepadaku, kemungkinan aku beri hidayah kepada anak atau cucu dia. Kau jangan apa. Satu sekali tuan-tuan Allah tanamkan harapan ke kita. Walaupun cerita Nabi Ibrahim ni kita sangka baik dengan orang ni kan. Hari ni kita tengok dia jatuh. Satu hari pula dia naik, kita jatuh teruk pada dia. Barangkali Allah Ta'ala kata, barangkali kalau dia tak nak beriman, kalau dia tak nak minta ampun, ataupun selepas ni mungkin aku akan beri hidayah kepada anak atau cucu dia. Itu hal yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga, wa baina ay yataghallaba alaihi syaqa faman waraihi jahannam. Kata Allah Ta'ala,
Aku biarkan dia tenggelam dalam kejahatan yang dia buat, dan kesudah dia aku akan bakar dia dalam neraka Jahannam. Nak cerita tuan-tuan betapa luasnya rahmat dan keampunan Allah ni kepada hamba-hambanya. Jadi dia pada situ tuan-tuan kita nampak mukaddimah dan intro kepada tajuk apa ni, tanjakan ataupun aqabatut taubat ni, terdapat gambaran kita semua berdosa, Allah tahu kita berdosa, dan Allah beri kita peluang untuk bertaubat, untuk jadi orang soleh. Next akan datang kita akan ambil beberapa kisah daripada Imam Maqdisi, satu kitab yang ditulis Qissatut Tawwabin, kisah orang-orang dahulu hebat-hebat jadi pembunuh dan sebagainya, dia bertaubat, akhirnya dipilih menjadi kekasih Allah. Kita akan ambil 2-3 kisah pada sesi yang akan datang, kalau panjang umur insya-Allah, kisah tokoh-tokoh yang bertaubat insya-Allah. Jadi satu keyakinan yang lahir dalam hati kita tuan-tuan, insya-Allah Allah sentiasa menerima kedatangan seorang hamba yang bersedia untuk bertaubat kepada Allah terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan. Oleh kerana itu Allah Ta'ala kata, innahu la yai'asu min rauh illal qaumil kafirin. Orang yang berputus asa daripada rahmat Allah untuk dapatkan keampunan ni, maksudnya tak yakin dah boleh dapat, tak boleh ubah. Orang ni kata Allah Ta'ala minal kafirin. Orang ni adalah kalangan orang-orang yang kafir kepada rahmat. Waliyahzubillah. Jadi jelas di sini satu keyakinan hati kita, mudah-mudahan kita sentiasa berusaha minta ampun kepada Allah dosa-dosa kita kan. Kalau malih baca banyak, baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Sekali menyamai 1000 istighfar yang lain. Kan? Buat ansu-ansu mudah ni. Itu mukadimah kepada tajuk kita dalam bab yang kedua ni, insya-Allah. Kita berhenti situ. Wallahu a'lam bis-shawab. Hari ni 16 ya? 16 ya? 20. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمشها للشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم شتت شمل أعدائهم وفرق جمعهم وبدد كلمتهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا متكبر يا منتقم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.